Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyambung kembali kelas kita untuk tahun 4 Fardu Ain Kafah dalam bahagian pelajaran ibadah menggunakan buku teks. InsyaAllah kita akan membicarakan masih lagi solat Jumaat, unit yang ketiga, sambungan daripada tajuk lepas, muka surat ataupun halaman yang ke-49, unit ketiga, iaitu syarat sah salat Jumaat. Baiklah, pelajar murid-murid tahun 4 yang dirahmati Allah sekalian, mari kita menumpukan perhatian kita tentang pelajaran kita pada hari ini. Apakah syarat-syarat sah salat Jumaat? Yang pertama, ditunaikan di tempat yang telah ditetapkan. Ada tempat untuk kita solat ramai, solat Jumaat berjamaah. Hendaklah ditentukan supaya semua orang tahu tempat tersebut digunakan untuk solat Jumaat. Baik, kita tengok di bawahnya itu contoh tempat khusus yang ditetapkan adalah seperti masjid atau di dalam kawasan bangunan dan binaan. Solat Jumaat tidak sah didirikan di padang pasir yang terbuka atau di antara khemah-khemah. Yang kedua, mestilah secara berjamaah. Wajib dilakukan solat Jumaat itu berjamaah, tidak dibolehkan untuk berseorangan tanpa jamaah. Solat Jumaat tidak sah ditunaikan bersendirian. Ia mesti ditunaikan secara berjamaah, sekurang-kurangnya oleh 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Mesti 40 orang lelaki. Ini mengikut pandangan, pendapat di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik, seterusnya iaitu syarat sah yang ketiga, hendaklah solat Jumaat itu ditunaikan dalam waktu zuhur. Solat Jumaat tidak sah didirikan di waktu lain selain waktu zuhur. Jika setelah masuk waktu zuhur tetapi tidak cukup syarat mendirikan solat Jumaat, maka wajiblah mendirikan solat zuhur sahaja, tidak solat Jumaat, kerana dia tidak cukup syarat sahnya. Baik, seterusnya yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Makna sebelum kita solat Jumaat, dia mesti didahului dengan 2 khutbah. Baik, kita tengok uraiannya. Solat Jumaat tidak sah melainkan didahului dengan bacaan 2 khutbah oleh khatib ataupun imam. Begini aturannya: setelah azan solat Jumaat dikumandangkan solat sunat, qabliyah, kemudian imam ataupun khatib pun berkhutbah. Berkhutbah itu dengan 2 khutbah. Khutbah pertama, kemudian duduk sebentar, seterusnya khutbah yang kedua, kemudian khatib turun daripada mimbar, teruslah didirikan solat Jumaat. Begitu aturannya yang ringkas. Baik,
kita pergi pula kepada syarat sah solat Jumaat yang kelima. Hanya satu solat dilakukan di satu-satu tempat. Kita ditegah daripada mendirikan lebih daripada satu solat Jumaat pada satu tempat, melainkan tempat itu tidak dapat menampung bilangan jamaah yang terlalu ramai. Hikmah larangan mendirikan solat Jumaat lebih daripada satu tempat adalah supaya dapat mencapai tujuan perpaduan dan penyatuan fikiran. Makna dalam satu qaryah, kalau kita di Malaysia ini kita panggil qaryah lah, dalam satu kawasan ataupun qaryah itu tidak boleh ada dua tempat solat Jumaat pada waktu ataupun masa yang sama. Kecualilah jika orang terlalu ramai tidak dapat menampung di satu tempat, maka hendaklah dipecahkan kawasan ataupun qaryah tersebut, barulah dibolehkan untuk solat Jumaat dilangsungkan. Baik, itu secara ringkasnya insya-Allah. Semoga semua murid dapat memahami dengan baik apa yang kita belajar atau yang kita bincangkan pada kelas kita pada kali ini. Baik, seterusnya kita lihat unit yang keempat dengan tajuknya rukun solat Jumaat. Rukun solat Jumaat. Rukun solat Jumaat itu yang pertama dua khutbah. Dua khutbah tadi kita dah sentuh sedikit di dalam syarat sah Jumaat. Sekarang kita perincikan dua khutbah itu ialah ketika membaca khutbah, khatib hendaklah berdiri jika mampu di antara kedua-dua khutbah tersebut hendaklah diselangi dengan duduk. Tadi kita dah sebut sedikit ya. Yang kedua, khutbah tidak dikemudiankan daripada solat Jumaat. Makna jangan kita solat dulu kemudian baru kita khutbah. Mestilah dia berkhutbah dahulu, kemudian barulah solat Jumaat didirikan. Seterusnya, rukun-rukun khutbah hendaklah dibaca di dalam bahasa Arab. Contohnya puji-pujian ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dalam bahasa Arab. Baik, dan yang lain lagi dan yang lain-lain lagi. Kemudian berturut-turut antara rukun-rukun khutbah, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dan antara khutbah kedua dengan solat. Makna berturut-turut, khutbah pertama, kemudian duduk, kemudian terus untuk berkhutbah dengan khutbah yang kedua. Habis khutbah kedua turun mimbar dan terus solat Jumaat. Maka di sini difahami jangan diselangi dengan waktu jangka masa yang lama sehingga ia memutuskan di antara rukun-rukun khutbah, rukun-rukun solat Jumaat. Contohnya dia berhenti khutbah kedua tersebut, sebelum nak solat dia pergi minum dulu, makan nasi dan sebagainya, maka itu akan memutuskan akan menyebabkan solat Jumaat itu tidak sah. Baik, seterusnya rukun-rukun khutbah boleh didengari oleh sekurang-kurangnya 40 orang jamaah ahli jamaah yang memenuhi syarat wajib solat Jumaat. Maknanya rukun-rukun khutbah tadi ni mesti didengari oleh 40 orang yang memenuhi syarat wajib solat Jumaat. Jika dia itu musafir, maka dia terkeluar daripada 40 orang tersebut. Mesti mereka itu mustatin ya. Baik.
Seterusnya, solat 2 rakaat secara berjamaah. Solat 2 rakaat secara berjamaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, solat Jumaat adalah wajib atas setiap orang Islam lelaki yang ditunaikan secara berjamaah. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama sepakat memutuskan bahawa solat Jumaat ialah 2 rakaat dan wajib didirikan secara berjamaah. Maknanya, imam berniat, saja aku solat fardu Jumaat, imam tunaikan Allah Ta'ala, dan begitu juga bagi makmum, hendaklah dia berniat, wajib dia berniat menjadi makmum kepada imamnya pada solat Jumaat tersebut. Baiklah murid-murid tahun 4 yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan pelajaran kita dengan tajuk 4.2, amalan sunat pada hari Jumaat. Baik, apakah amalan sunat yang baik untuk kita lakukan pada hari Jumaat? Yang pertama, mandi sunat hari Jumaat, terutamanya ketika hendak ke masjid. Jadi bangun untuk hari Jumaat, bangun pagi ataupun kita nak pergi solat Jumaat, kita nak mandi, maka kita mandi tersebut, kita berniat untuk mandi sempena, kita kata sunat Jumaat. Mandi saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semudah itulah. Baik. Yang kedua, memotong kuku dan mengemaskan rambut yang panjang. Makna kita potong kuku, kita rapikan dia supaya kita nampak bersih, kemas, dan kita rambut pun kita bagi cantik, bagi elok, sikat dengan baik. Jika panjang, kita boleh masanya yang baiklah untuk kita gunting rambut kita. Maknanya kita tunjukkan kekemasan ataupun kita merapikan tubuh badan kita dan pakaian kita pada hari yang Jumaat. Kerana hari Jumaat juga dikatakan hari mingguan, hari raya mingguan bagi umat Islam. Istimewanya hari Jumaat ini tidak dapat dinafikan. Baik, yang ketiga, berhias dengan memakai pakaian yang bersih. Maknanya kita pakai pakaian yang bersih, yang elok, yang cantik, sehingga kan para ulama kita menyebut bahawa sebaiknya hari Jumaat ini ada pakaian yang khusus untuk kita pakai hari Jumaat sahaja. Baik, yang keempat, memakai bau-bauan. Jadi kita pilih bau-bauan yang sedap untuk dipakai, digunakan, supaya orang pun selesa dengan kita. Taklah jadi kita duduk dekat orang, kita pergi solat Jumaat, kita duduk dekat orang dan orang rasa tak selesa disebabkan bau badan ataupun pakaian kita yang tidak wangi. Yang kelima, bersegera ke masjid. Sebaiknya bersegeralah ke masjid sunat, maka pahala yang menunggu adalah berlipat kali ganda. Kemudian yang keenam, solat tahiyat masjid sebaik sahaja masuk ke dalam masjid. Jadi murid-murid sekalian, pergi untuk menunaikan solat Jumaat di masjid, pergi itu sampainya masuk ke dalam masjid, jangan duduk dahulu, solat dulu 2 rakaat. Lafaz niatnya, usalli sunnata tahiyatil masjid raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketujuh, memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sepanjang hari Jumaat itu kita banyak berselawat ke atas Nabi.
Tak kiralah dengan apa jua sirah ataupun lafaz selawat sekalipun, kita ada banyak jenis selawat. Ada tafrijiyah, ada selawat syifa, ada selawat al-fatih dan sebagainya. Tidak ada masalah, janji kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik selawat ialah selawat Ibrahimiyah, yang kita selawatkan kita baca selawat tersebut ketika tahiyat akhir dalam solat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Baik, yang seterusnya ialah yang ke-8 ya, membaca surah Al-Kahfi. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'alahu ma bainal jum'atain." Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan diteranginya, akan diberikan kepadanya sinar di antara Jumaat ini dan Jumaat yang minggu hadapannya. Baik, jom kita memulakan membaca surah Kahfi pada tiap-tiap hari Jumaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik inayahnya. Baik, yang ke-9, memperbanyakkan berzikir. Oleh kerana hari Jumaat adalah hari yang istimewa, penghulu segala hari, maka jomlah kita, murid-murid tahun 4 sekalian, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dibantu untuk kita mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khasnya hari Jumaat yang mulia. Baik, seterusnya tibalah masanya untuk kita mengukuhkan kefahaman kita terhadap pelajaran kita kali ini. Boleh lihat pada muka surat yang ke-52 ini, latihan yang telah disediakan untuk kita. Yang pertama, nyatakan syarat sah salat Jumaat dan tulis semula di dalam buku latihan. Yang kedua, bolehkah sembahyang ataupun salat Jumaat didirikan sekiranya para jamaah tidak mencukupi 40 orang? Bincangkan. Ya, telah kita sebutkan sebentar tadi. Yang ketiga, bincangkan bersama guru perkara-perkara berikut. Bolehkah salat Jumaat di padang pasir, salat Jumaat bersendirian, salat Jumaat pada waktu asar, salat Jumaat dengan hanya satu khutbah sahaja, dan salat Jumaat di 2 buah masjid dalam masa yang sama. Mari bincangkan bersama. Dan yang keempat, nyatakan rukun-rukun salat Jumaat. Yang kelima, apakah hukum salat Jumaat bagi kaum wanita? Dan yang keenam, perlukah menunaikan salat zuhur selepas salat Jumaat? Jadi adik-adik, murid-murid tahun 4 yang dikasihi sekalian, semak semula pelajaran kita sebelum ini dan buatlah latihan jawab soalan-soalan yang telah diberikan. InsyaAllah semoga murid-murid semuanya berjaya dengan izin Allah. Sekadar itu kita untuk kali ini, berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.